Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengurusi surau, merangkap pengurusi majlis pada pagi ini yang penuh dengan semangat. Ingatkan ceramah dah tadi, rupanya baru jadi pengurusi. Kalau ceramah tuan-tuan bergegar umur. Seterusnya kekanda saya yang handsome lagi bersinar-sinar pada pagi ini. Sebelah kiri saya Al-Fadhil Ustaz Hadi Talha, dan sebelah sana yang salat bersama dengan saya subuh tadi Al-Fadhil Ustaz Nizam Abdul Qadir. Seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Mahdi. Surau ke masjid ini? Surau Al-Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, moga-moga berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'an syafi'an lana fil akhirah. Qul amin. Tuan-tuan, saya doa, tuan-tuan tak nak amin tuan-tuan. Biasanya kalau kita dengar doa, kita pula nak amin, tuan-tuan tanda nak mati. Betul tuan-tuan? Dia tanda-tanda yang hampir sangat-sangat nak mati. Satunya kalau orang bagi salam, dia pula nak jawab. Yang keduanya bila baca doa, dia pula nak amin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Nampak ramai pagi ini. Ya Allah, jadikan kami sebahagian daripada ahli Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu syafaat kepada kami di akhirat nanti. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersempena dengan nuzulul Quran seperti yang tertera dalam kalender. Bila kita tengok kalender, hari ini nuzulul Quran. Jadi kebanyakan masyarakat kita akan menyambut nuzulul Quran, hari penurunan Al-Quran. Sebab kita ni bab sambutan ni memang nombor satu lah. Walaupun tak pernah orang buat forum waktu subuh, tapi oleh kerana nuzul Quran, forum waktu subuh. Begitu juga dengan tarikh dan sambutan-sambutan yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sambutan ini baik, tetapi jangan ianya sebagai satu sambutan semata-mata, tetapi tidak ada penghayatan. Kerana Allah
Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran bukan untuk disambut, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran untuk dijadikan panduan. Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk. Allah juga turunkan Al-Quran untuk memimpin umat manusia ke arah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang diselimuti diri dia dengan Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaannya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya dua jalan. Maka beruntunglah manusia yang dia menyucikan jiwanya, menyucikan jiwa dengan Al-Quran. Begitu juga diturunkan Nabi wa yuzakkikum untuk menyucikan jiwa manusia dengan Al-Quran. Kemudian celaka kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dia mengotorkan jiwa tadi, dia tidak bersihkan jiwa dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kata celaka. Hari ini tuan-tuan, kita nak mengupas tentang nuzulul Quran. Kita tak nak ianya sebagai satu sambutan semata-mata, tetapi kita nak ianya sebagai penghayatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama dengan saya panel-panel yang hebat tuan-tuan. Dua-dua orang ni muka yang senantiasa muncul di TV. Saya ni setakat CCTV je tuan-tuan. Tapi kalau dua orang ni TV 1 sampai TV 10 ada tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Saya nak pergi kepada soalan yang pertama, iaitulah berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran bahasa Arab. Nuzulul Quran bahasa Arab bermaksud penurunan Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, program seperti ini saban tahun kita menyambutnya. Tetapi walaupun disambut saban tahun, kehadirannya ramai, duduk depan pun boleh tahan tuan-tuan, tetapi penghayatannya tidak ada. Jadi insya-Allah panel kita yang pertama akan mengupas tentang nuzulul Quran. Apa yang dimaksudkan dengan nuzulul Quran, bagaimana penurunannya, dan bagaimana ataupun apakah cara kita nak tackle masyarakat kita supaya benar-benar menghayati tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan yang namanya Al-Quran. Jadi panel yang pertama Al-Fadhil Ustaz Hadi Talha, majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Yang mulia Tuan Moderator yang berpakaian seperti imam pada pagi ini, dan memang imam sebagai memimpin majlis kita pada pagi ini, orang Kedah. Tadi sepanjang Ustaz tadi saya jadi imam. Ya, itu dah kata imam tu, Imam Kabir lah kiranya, Al-Fadhil Ustaz Zuhdi Makbiah. Akan ada panel
Al-Fadhil Ustaz Nizam Abdul Qadir, pengurusi Surau Al-Mahdi dan seluruh jabatan kuasanya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita mengadakan suatu bicara forum bersempena dengan peristiwa nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Yang saya ingat, saya rasa tahun lepas pun rasanya saya berforum di sini dengan pada hari yang sama lah, pada 17 Ramadan tahun lepas lah, yang digandingkan dengan Al-Fadhil Ustaz Nazri Maknawi. Betul ke? Ya betul. Hari ini saya digandingkan dengan guru saya kira ni, Ustaz Nizam ni tuan-tuan. Orang ilmu banyak ni. Saya ni tahu ada ilmu rupanya. Dan juga Ustaz Zudi pun peguam ni. Jadi apabila bicara tentang nuzul Quran yang disebut oleh Ustaz Zudi tadi, dia bermaksud penurunan Al-Quran. Di mana nuzul Quran ini tuan-tuan ada dua tahap yang utama. Yang pertamanya ialah Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah sekaligus. Penurunannya pada tanggal 17 Ramadan mengikut sebahagian riwayat, dan ada juga riwayat yang menyatakan ia berlaku pada 7 Ramadan. Ada juga riwayat yang menyatakan ia berlaku pada 18 Ramadan. Ada juga pendapat yang menyatakan ia berlaku pada 21 Ramadan. Dan ada pendapat yang menyatakan ia berlaku pada 24 Ramadan. Maknanya tuan-tuan tidak sepakat menyatakan penurunan Al-Quran itu ia berlaku pada 17 Ramadan. Tetapi mengikut pendapat yang lebih kuat sebenarnya, dia berlaku pada 24 Ramadan sebenarnya. Dan ini ada khilaf di kalangan ahli sirah itulah, dalam konteks nak menetapkan bilakah berlakunya turunnya Al-Quran. Tapi tidak ada khilaf dari sudut ia berlaku di bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala menyebut syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, memberi petunjuk kepada manusia dan penjelasan daripada petunjuk dan pembeza antara hak dan batil. Jadi jelas maknanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, cuma tarikhnya saja ada persesian di kalangan ulama. Tak apa. Jadi yang pertama kita sebut tadi, ia diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan tahap yang keduanya diturunkan pula daripada langit dunia di Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam, diturunkan selama 23 tahun lebih kurang, yang mana diturunkan secara beransur-ansur mengikut kepada kesesuaian dan juga keadaan yang berlaku pada masa itu. Jadi maknanya penurunan Al-Quran ada dua tahap yang utama lah. Satu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan pula daripada Baitul Izzah langit dunia. Langit dunia ni makna langit yang pertama, langit yang paling rendah. Diturunkan dari situlah diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada manusia ketika itu. Jadi Quran ini tentu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya ialah untuk difahami, dihayati dan diamalkan isi kandungannya, tuan-tuan. Sebab itulah langkah dalam kita nak nak untuk kita memahami dan menghayati Al-Quran ini, tuan-tuan, langkah pertama untuk kita bertaamul dengan Al-Quran ini ialah dengan
kita belajar membaca Al-Quran. Ini perkara yang tak dapat tidak. Kita mesti mempelajari baca Al-Quran. Kan, zaman saya dulu baca Quran menggunakan kaedah muqaddam. Kan, Ustaz Izam pakai kaedah apa? Muqaddam ni? Baghdadi. Baghdadi dah. Baghdadi dah ada lah maksud tu. Ya. Bukan Baghdadi baru lagi ya? Oh, yang qadim ni yang jadi Jadi makna muqaddam ni. Jadi dah tak ada lah. Orang tak pakai dah muqaddam ni. Orang pakai sistem Iqra. Ataupun tadilah Al-Baghdadi yang ketuk-mengetuk tu. Jadi makna canggih lah ni. Zaman ni canggih. Nak belajar Quran tuan mudah lah sekarang ni. Quran pun tengok dia punya warna-warni dia, dengan dia punya simbol dan sebagainya. Memang mudah kita nak belajar membaca Al-Quran. Dan memang kena belajar sungguh. Sebab kita nak membacanya dalam solat. Dalam solat tuan, antara lain yang paling utamanya suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak ada solat yang tidak dibaca padanya suratul Fatihah. Itu sebab tuan, maknanya kalau orang tak boleh baca Quran ni kira koman semua lah tuan. Benda ni basic. Kita kena belajar sejak kecil lagi tuan. Mesti belajar. Itu sebab saya nak pesan kepada sesiapa yang nak mencari menantu laki-laki tuan. Antara untuk kita nak test dia, interview dia tuan, test dia baca Fatihah. Kalau sekiranya dia boleh baca Fatihah, terima dia sebagai menantu tuan. Tapi kalau dia tak boleh lagi baca Fatihah, kena suruh dia belajar dulu, barulah kita boleh terima dia kemudian tuan. Ni dia basic. Sebab dia nak memimpin anak gadis kita tuan. Ni baca Fatihah pun tak boleh macam mana. Tapi yang nak test tu pun kena boleh baca Fatihah lah. Kita pun tak boleh baca Fatihah. Tak boleh. Maknanya benda tak boleh tidak tuan. Tapi ialah masalah kita hari ini, kita pandang acuh tak acuh, ambil sikap acuh tak acuh tuan dengan Al-Quran ni. Itu sebab hari ini kita lihat orang lebih utamakan akademik, matematik, sains dan bahasa Inggeris. Hantar tuition tuan. Tapi belajar Quran, baca Quran tidak. Inilah yang masalahnya tuan. Sedangkan Nabi menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu ialah orang yang membaca, yang belajar Quran dan mempelajari Al-Quran, atau yang mengajar Al-Quran. Yang belajar dan mengajar ni Nabi sebut sebagai khairukum, sebaik kamu, makna orang yang terbaik tuan. Ini yang kita kena berikan perhatian sungguh-sungguh tentang Al-Quran. Ini langkah yang pertama. Boleh kita pergi langkah yang kedua, ialah untuk kita memahami Al-Quran. Tuan-tuan, maknanya kita kena ada kelas pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita kena ada pengajian Al-Quran tuan-tuan. Dan memang ia memakan masa yang lama, bukan setahun dua tuan-tuan. Apatah lagi kita hari ini kelas pengajian Al-Quran kalau disuruh di masjid hanya 2 kali sebulan paling tidak, itu saja. Tuan-tuan, saya 10 tahun baca surah kitab tafsir Al-Munir, juzuk 30, juzuk 29, 10 tahun tuan-tuan. Makna start 1 juzuk 5 tahun, 2 kali sebulan. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita cuba untuk memahami Al-Quran. Kitab tafsir Al-Quran telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Ini langkah yang kedua. Kan kita kena faham, barulah kita boleh pergi ke langkah yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Menghayati Al-Quran setelah mana? Setelah kita memahami Al-Quran tuan-tuan. Tadabbur juga dengan makna tafakkur. Kita dapat untuk menjadikan makna kita berfikir tentang Al-Quran dan seumpamanya, makna menghayati itu. Itu sebab kalau umpamanya tuan imam, tok-tok imam kita baca Quran, kita tak faham. Pasal apa? Kita tak dapat tadabbur, kita tak faham tuan. Kalau kita faham, kita boleh tadabbur. Tu Syekh Abdul Rahman Sulaim bila dia baca Quran tuan-tuan, dia rasa sebab tuan-tuan bila sampai ayat-ayat yang menyentuh tentang azab, siksaan hari akhirat dan seumpamanya, dia sebab. Tapi makmum pun sebab juga. Kalau orang Arab dia sebab dia faham, orang Melayu sebab imam sebab.
Itu je kan. Imam sebab dia bersebab juga lah tuan-tuan, tapi fahamnya tidak. Itu sebab faham tu penting tuan-tuan. Dr. Al-Qardawi menyebut dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyah, antara keutamaan yang hendaklah diberi perhatian ialah Awlawiyatul Fahmi ala Mujarridil Hifz. Keutamaan kefahaman itu mengatasi hafalan semata-mata. Makna faham dengan hafal, mana lebih utama? Faham lebih utama daripada hafal sahaja tuan-tuan. Tapi kalau faham pun faham, hafal pun hafal, lagi bagus. Nampak tak? Maknanya kita kena ada kefahaman. Maknanya kita kena belajar lah, mengaji lah tuan-tuan kan. Maknanya ini langkah yang seterusnya. Kemudian barulah kita boleh pergi ke langkah yang keempat, iaitu dengan kita mengamalkan Al-Quran. Lepas kita faham, lepas kita dapat menghayati Quran, boleh kita boleh pergi kepada mengamalkan Al-Quran. Dan mengamalkan Quran ini tuan-tuan merupakan tujuan pertama dan utama kenapa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ianya untuk diamalkan, untuk dilaksanakan. Isi kandungan itu tuan-tuan, sebab Al-Quran ni kitab panduan hidup, lengkap, sempurna, ia menyeluruh tuan-tuan. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dihuraikan lagi oleh hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi tuan-tuan. Nampak tak? Maknanya dah cukup dah Quran ni tuan-tuan. Kitab yang lengkap, yang relevan, yang sesuai. Sampai bila? Sampai berlakunya kiamat. Dan alhamdulillah, Al-Quran ni tuan-tuan Allah pelihara. Allah pelihara tuan-tuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, peringatan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya tuan-tuan. Quran hari ini terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada hari kiamat nanti tuan-tuan, sebelum berlakunya kiamat, Al-Quran akan diangkat oleh Allah untuk menjaga kesucian Al-Quran. Bila berlakunya kiamat, berlakulah kebinasaan tuan-tuan. Jadi kalau dibiarkan Quran masih ada pada masa itu, maka Quran pun akan binasa. Maka sebab itu nak jaga Quran tak binasa, Allah angkat, hilangkan Al-Quran, barulah berlakunya kiamat tuan-tuan. Maka sebab itulah kita nak kena makna kata kena jadi generasi Al-Quran, kena bertaamul dengan Al-Quran, dengan kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, barulah kita dapat menghayati Quran, dan akhirnya kita dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran tuan-tuan. Dan itulah salah satu daripada ciri takwa yang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iaitu wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil, yakni dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab tuan-tuan, kenapa mereka itu menentang Rasulullah? Bukan Rasulullah suruh mereka baca Quran saja. Kalau setakat nak baca Quran, apa dia? Abu Jahal, Abu Lahab takkan menentang Nabi tuan-tuan. Kenapa Nabi ditentang? Sebab Nabi SAW minta Abu Jahal, Abu Lahab untuk beriman dan juga untuk menerima dan mengamalkan isi kandungan. Itulah sebab kenapa mereka menentang baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab itu setakat baca saja itu hanyalah sebagai makna perkara yang basic saja tuan-tuan, tapi yang lebih daripada itu, yang tujuan itu adalah untuk sama-sama kita laksanakan. Dan kalau ada ayat-ayat Quran ataupun hukum hakam dalam Quran yang belum dapat dilaksanakan, kita pula kena menerangkan dan kita kena memperjuangkan supaya Al-Quran itu dapat dilaksanakan, dapat dihidupkan. Dan yang disatukan, yang dituntutan kepada kita untuk kita laksanakan dalam hidup kita, insya-Allah. Saya rasa itulah sebab Ustaz Zuhdi dia bagi masa 12 minit saja. Dia terlebih jadi kita 12 minit sebab ada orang yang lain lah. Tak boleh tu. Wallahu a'lam, turang pertama lah. Baik, terima kasih kepada rekan nasihat kepada Ustaz Haji. Ingatkan dia takut bini dia, mula betul pun dia takut.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kupasan ataupun pencerahan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, faham kepada kita bahawa untuk menjadikan masyarakat kita menghayati isi kandungan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mesti melalui 4 step ini. Yang pertama, tuan-tuan, mesti membaca Al-Quran, belajar untuk membaca. Nabi pun, tuan-tuan, waktu wahyu yang pertama diturunkan, ketika mana peristiwa di Gua Hira, Nabi SAW sebut kepada Jibril AS, "Ma ana biqari", aku tak pandai nak baca. Maksudnya, tuan-tuan kena belajar. Ustaz Hadi boleh baca ayat Quran, tuan-tuan, fasih, belajar. Belajar, tuan-tuan, belajar dengan muqaddam. Sampai ke Jordan belajar, tuan-tuan. Hari ini baca Ustaz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini orang malu nak belajar Quran. Tambah-tambah bila umur pun dah nikah, dia jadi malu nak belajar. Tuan-tuan, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Kalaupun kita tak boleh baca banyak, baca sikit pun Allah Ta'ala kira pahala Quran ni mengikut huruf. Mengikut huruf, bukan ikut ayat. Bayangkan tuan-tuan, kita yang baru nak belajar ni, baca Quran pun gagap-gagap. Baca Quran pun sangkut-sangkut, tuan-tuan. Dengan Ustaz Hadi yang baca lancar ni, tuan-tuan, kalau ikut huruf sebutan, orang gagap lebih banyak pahala. Orang gagap lebih banyak pahala. Bayangkan tuan-tuan, nak baca Bismillah, B saja 48 kali. B saja tu, nak sebut Bismillah, B kat depan tu, tuan-tuan, 48 kali. B tak boleh. B tak boleh. Last sekali tuan-tuan asyik duk tengok TV je, Quran malah baca, kemudian duk ulang pula pasal Sungai Besar dengan Kuala Rasa. Last sekali BN, tuan-tuan, sebut BN terus. Tersasul. B Allah Ta'ala kira pahala, N Allah Ta'ala tak kira. Minta maaf tu yang tersasul. Maksudnya tuan-tuan kena belajar. Bila belajar, tuan-tuan kena bersungguh-sungguh. Nak bersungguh-sungguh, tuan-tuan, mesti ada rasa takut kepada guru yang mengajar. Saya ada pengalaman, tuan-tuan, mengaji Quran di Pakistan. Waktu tu umur 14 tahun. 14 tahun ni, tuan-tuan, nakal sangat-sangat. Last sekali ayah hantar pergi Pakistan. Mula-mula tak nak pergi, sebab waktu tu saya duduk di kampung, nakal sangat, benda jahat apa tak buat. Ayah kata, dia ni kalau duduk di kampung ni tak jadi orang. Tak jadi orang, tuan-tuan. Sampai kata, ayah kata tak jadi orang. Last sekali abang saya yang belajar di International Islamic University Islamabad, dia balik bercuti. Ayah kata, bawa je lah adik kamu ni belajar kat sana. Saya tak nak, tuan-tuan. Tak nak duduk di kampung. Ayah pujuk tak makan pujuk. Last sekali mak datang pujuk. Mak pujuk baru makan. Mak pujuk, mak kata kalau nak naik kapal terbang kena pergi Pakistan. Sebab waktu tu duduk di kampung, tak pernah tengok kapal terbang, dekat ke atas tinggi kecil je. Mak kata kalau nak naik kapal terbang kena pergi Pakistan. Okey, siap baik di Pakistan, tuan-tuan. Sampai di sana, tuan-tuan, nak ceritanya waktu duduk di International Islamic University, okey lah, tempatnya seronok, foreignernya ramai. Tiba-tiba 3 hari lepas tu abang kata, siap, kita nak pergi ke tempat yang kamu nak belajar. Saya tanya, di mana? Dia kata, ada. Siap lah, kita ni siap. Naik bah, tuan-tuan, 2 jam tak sampai lagi. Bah pula, ya Allah, dalam penuh, atas bumbung pada orang, tingkat tak ada cermin. Bayangkan, tuan-tuan, naik bah macam tu. Turun bah, naik pula kereta kuda, berdungung-berdegang. Debu kotor ni macam-macam. Tai kadang-kadang jumpa, tuan-tuan, tai bunta, tai kaldai, tai macam-macam tai lah. Jalan-jalan sekali jumpa tai orang dekat-dekat nak sampai. Kat perkampungan tu ada jumpa sikit-sikit. Bila sampai tempat tu, tuan-tuan, perkampungan dan pendalaman, sempadan dengan Kashmir, sempadan dengan daerah Kashmir waktu tu. Allah kata, jauhnya tempat aku nak mengaji.
dalam hati ni menyesal aku main sini. Kalau betul macam mana ni, tobat tak? Yang itulah orang kampung, tuan-tuan. Bila sampai tuan-tuan, dia tunjuk, ni masjid ni lah kamu nak ngaji nanti. Siapa tengok masjid, tak rupa masjid pun. Al-Mahdi lawa lagi tuan-tuan, ada aircon, pasang aircon, buka lagi kipas tuan-tuan, tanah pula kat kami. Ni peluk badan tuan-tuan, muncul aku pakai tebal. Tuan-tuan, bila sampai masjid tu tak apalah, tengok dia belajar tahfiz macam ni dia. Dia tak lama lepas tu tuan-tuan, masuk pula guru yang nak mengajar kami ni. Masuk guru tuan-tuan, saya tengok, ya Allah, guru macam King Kong, dengan badannya besar, bulu penuh tuan-tuan. Musim panas pula dia sedap lengan ni, kemudian dia buka butang tuan-tuan, bulu dada keluar ke butang. Badan besar tuan-tuan, garang sungguh. Hari pertama saya tengok dia tiba budak tuan-tuan, melawan budak tu. Ya Allah, takutnya tuan-tuan. Bila belajar dalam keadaan takut tuan-tuan, kita akan belajar sungguh-sungguh. Bila belajar sungguh-sungguh, kita akan dapat apa yang kita nak. Maka belajar Quran tuan-tuan, dia kena bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh tuan-tuan, umur tidak menjadi penghalang. InsyaAllah kita akan dapat membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak balik kepada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Nizam. Hari ini Ustaz, boleh dikatakan setiap orang ada handphone, ada handset, dan dalam handset tu kita akan download Al-Quran dan kita akan letak di skrin depan tuan-tuan. Sama tempat dengan Facebook, sama tempat dengan WhatsApp, sama tempat dengan Instagram, sama tempat dengan Telegram dan gram-gram yang lain. Cuma nak cerita je tuan-tuan, walaupun sambutan Maulidur Rasul pula dah, sambutan Nuzulul Quran, minta maaf tuan-tuan, belum sarapan. Sambutan Nuzulul Quran ni tuan-tuan, setiap tahun kalau tak buat sambutan ni, ADD kena hentam dalam masyarakat agung tuan-tuan. Sebab apa tak buat Nuzulul Quran? Semangat masyarakat kita, 8 tahun buat.